أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم علمنا ما جهلنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا في علوم آمين في الدارين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Al-Fadil, tuan-tuan imam, tuan Bilal, barisan EJK Masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dikekalkan nikmat iman dan Islam pada diri kita, dan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk hadir menunaikan solat maghrib secara berjemaah dan diberikan kelapangan masa dapat bersama-sama kita duduk sementara masuknya waktu isyak. Moga-moga perkongsian kita pada hari ini ada manfaat untuk kita bersama insya-Allah. Dan kepada sesiapa yang belum berniat iktikaf, sama-sama kita berniat iktikaf. Moga-moga pahala belajar pun kita dapat dan juga pahala iktikaf. InsyaAllah tuan-tuan, kita sambung kitab kita, kitab Durrus Samin, pada menyatakan dalil sama' dan basar dan kalam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Dan adapun dalil sama', basar dan kalam, maka iaitu seperti kata Syekh radhiyallahu anhu, wa amma burhanu wujubi sam'i lahu ta'ala wal basari wal kalami fal kitabu was sunnatu wal ijma' wa aidan law lam yattasif biha lazima an yattasifa bi adadadiha wa hiya naqaisul wan naqsu alaihi ta'ala muhalun. Maksud dia, dan ada pun tanda wajib bagi kita mengetahui bahawasanya sifat sama' bagi Allah Ta'ala dan basar bagi Allah Ta'ala dan kalam bagi Allah Ta'ala. Maka iaitu kitab, yakni dalil Al-Quran, iaitu firman Allah Ta'ala. Mana dalil yang menyatakan bahawasanya Allah Ta'ala bersifat dengan maha yang mendengar, ya? Allah Ta'ala yang maha mendengar. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa huwas samiul basir. Dan iaitu yang amat mendengar dan yang amat melihat. Allah Ta'ala yang amat mendengar lagi maha melihat. Jadi wajib kita mengiktikadkan bahawasanya Allah Ta'ala bersifat dengan sama' dan juga basar. Allah Ta'ala maha mendengar, Allah Ta'ala maha melihat. Tapi pendengar kita pun mendengar dan Allah Ta'ala pun mendengar juga. Kita melihat, Allah Ta'ala pun melihat juga. Dah sama ke tidak? Allah Ta'ala mendengar Allah Ta'ala dan juga melihat Allah Ta'ala. Tak sama. Allah Ta'ala melihat dengan tiada biji mata. Allah Ta'ala tidak mendengar dengan cuping telinga. Tapi kalau kita ni, kita mendengar dengan biji mata. Kalau pun ada biji mata tapi selaput pun tak boleh melihat juga. Kan? Kalau ada biji mata, ya, tapi dah mula tak nampak lah. Ingat kan sebab apa tak nampak kan?
Ya. Salah makan ke apa ke? Rupanya memang faktor usianya memang begitu. Kadang-kadang mendengar waktu muda tu cakap perlahan pun kita boleh dengar. Tapi bila dah faktor usia ni, walaupun ada cuping telinga sihat kita ni Allah Ta'ala beri, ya, tak berapa pun nak dengar. Kita ingat orang cakap slow, rupanya orang cakap kuat lah, tapi tak berapa nak dengar. Itu faktor usia. Dan Allah Ta'ala melihat tanpa hijab, ya, Allah Ta'ala melihat, ya, walaupun benda tu terlindung daripada manusia sekalipun, Allah Ta'ala maha melihat. Allah Ta'ala mengetahui apa yang kita lakukan. Walaupun manusia tak nampak apa yang kita lakukan. Kalau kita yakin bahawasanya Allah Ta'ala ni ada sifat melihat, maha melihat, maka malu kita untuk melakukan maksiat. Walaupun orang tak nampak, tapi Allah Ta'ala mengetahui. Dan Allah Ta'ala mendengar. Hebatnya Allah Ta'ala mendengar segala perkara yang mawjudat, yang kita bicarakan dahulu. Setiap benda yang ada Allah Ta'ala dengar. Kita dengar benda yang bersuara je, tapi Allah Ta'ala mendengar benda yang ada. Hatta warna pun Allah Ta'ala dengar. Hebat tak hebat? Osahkan binatang bercakap, ya? Warna putih, warna kuning pun Allah Ta'ala mendengar. Jadi pendengaran Allah Ta'ala ini, ya, mengatasi pendengaran kita sebagai seorang makhluk. Kita kalau bersuara pun, tapi kalau terlindung pun tak dengar juga. Kalau tertutup pun tak dengar juga. Itu lemahnya kita. Dan lagi firman Allah Ta'ala, innani ma'akuma asma'u wa ara. Bahawasanya aku serta kedua kamu, aku dengar dan aku melihat. Ya. Allah Ta'ala bagi tahu dia ni, ya, apa yang dikatakan kedua kamu, iaitu Nabi Musa dan juga Nabi Harun ni, ya, aku dengar dan juga aku lihat. Yang ni adalah asal ayat ini turun, ya, innani ma'akuma asma'u wa ara, ya. Yang ni adalah, ya, turun kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka menyuruh Allah Ta'ala keduanya kepada Fir'aun. Kalau kita buka dalam surah At-Taha, ya, maka kita akan jumpa cerita. Cerita ni berlaku di antara Nabi Musa dan juga Nabi Harun, dan juga Fir'aun. Maka menyuruh Allah Ta'ala keduanya, Nabi Musa dan juga Nabi Harun, kepada Fir'aun, bahawasanya ia amat zalim, melampaui had. Ya, Allah Ta'ala suruh ingatkan Fir'aun ni, ya, bahawasanya dia telah melampaui batas. Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa dan juga Nabi Harun bagi tahu. Maka berkata keduanya, kamu kepada Fir'aun akan perkataan lemah lembut, mudah-mudahan menjaga akan dia atau takut akan dia. Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa dan juga Nabi Harun ni untuk nasihatkan, untuk ingatkan kepada Fir'aun, tapi nasihat tu dengan lemah lembut. Jangan kasar-kasar. Ini nak mengajar bagi kita. Kalau kita nak bertabligh, kita nak menyampaikan, kita nak menasihatkan, jangan kasar-kasar. Sebab manfaat daripada berdakwah dengan cara yang lemah lembut ni banyak manfaat dia. Walaupun kadang-kadang kasar tu kena juga. Bila dah cakap lemah lembut kan,
Macam kita, ya. Kita panggil anak kita dengan lemah lembut, ya. Ya. Adik, kan. Tak dengar dia, buat tak tahu je dia. Ismail bin Karim, penuh terus nama tu. Bangun dia daripada tidur. Dan nama penuh disebutnya. Panggil adik dia buat tak tahu tak. Tapi jarang-jarang lah. Tapi mula-mula kena lemah lembut, ya. Begitu juga Allah Ta'ala bagi tahu pada Nabi Musa dan juga Nabi Harun, kamu berdakwah, kamu nasihatkan, kamu bagi tahu Fir'aun dia telah melampaui batas, tapi kamu bagi tahu dengan lemah lembut. Jangan kasar-kasar. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, maka bersembah keduanya, ya. Hei Tuhanku, bahawasanya kami takut disegerakan seksa dengan dibunuh dan seksa atau ia zalim akan kami, ya. Nabi Musa ni mengadu balik pada Allah Ta'ala, ya. Nak pergi ke Fir'aun ni bukan tak tahu perangai Fir'aun, ya. Memang perangai yang paling jahat Fir'aun, kan. Tapi kita sekarang ni kadang-kadang kita sebutkan orang tu lagi teruk daripada Fir'aun. Tapi bila masa kita duduk zaman Fir'aun entahlah, tapi dia boleh beritahu teruk betul ngalahkan Fir'aun. Bila masa dia tengok perangai Fir'aun pun tak tahu. Nak ceritanya Fir'aun ni memang teruk dah, ya. Tak adalah orang yang paling teruk dekat zaman sekarang ni nak bandingkan Fir'aun. Jadi Nabi Musa, setara Nabi Musa, Nabi Harun tu pun takut, ya. Takut Fir'aun ni buat zalim pada dia, takut buat penajai pada dia, takut seksa kat dia. Gitu. Maka firman Allah Ta'ala, jangan takut kedua kamu bahawasanya aku serta kamu. Aku lihat dan aku dengar akan kalam kedua kamu. Ini Allah Ta'ala nak tenangkan balik, ya. Waktu tu Nabi Musa, Nabi Harun tu, waktu Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa ni pergi dengan Nabi Harun ni, ya, takut juga. Maka Allah Ta'ala tenangkan dia. Macam kita lah, kita suruh anak kita ambil barang, ya. Anak kita kata takut, tak apa, mak tengok dari jauh. Tengok dari jauh, mak dia tak bergerak, duduk baris itu. Jadi disebabkan ada penolong tu, maka berani anak kita. Pada mak dia bukan beranjak mana pun, kan. Jadi bila Allah Ta'ala berikan jaminan bahawasanya Allah Ta'ala dengar dan juga Allah Ta'ala melihat, maka tenang Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Maka datanglah keduanya akan Fir'aun, maka berkata baginya Musa, adakah bagimu gemar pada suluh, yakni damai, serta Tuhan kamu, ya. Nabi Musa bagi tahu elok pada Fir'aun, ya, kamu nak ke tidak berdamai dengan Allah Ta'ala, ya. Sebab kamu ni dah langgar peraturan Allah Ta'ala. Kalau aku nak bagikan cadangan untuk kamu berbaik balik, ya, dengan Allah Ta'ala, kamu nak ke tidak? Maka sesungguhnya telah mengikut kamu akan nafsu kamu 450 tahun. 450 tahun, ya. Nabi Musa ni melanggar perintah Allah Ta'ala, melanggar batas-batas yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. 450 tahun. Maknanya, ya, panjang umur Fir'aun ni. Maka ikut olehmu akan dia setahun.
Dosa banyaklah. 450 tahun ni kamu dah lalai, kamu dah langgar perintah Allah Ta'ala, perintah Tuhan kamu. Kamu ikut dia setahun je, kira okey lah tu. Nescaya diampun segala dosa kamu. 450 tahun tu, Allah Ta'ala ampunkan dosa. Tapi kamu taat pada Allah Ta'ala setahun je. Ini janji Nabi Musa AS pada Fir'aun. Maka jika tiada, kalau payah sangat setahun, lama sangat setahun, maka sebulan sudahlah. Nabi Musa kata, sebulan je kamu taat, kamu ikut apa yang Allah Ta'ala perintahkan, maka kamu dengan Allah Ta'ala kira kosong-kosong lah. Gitu. Maka jika tiada, payah sangat, lama sangat sebulan ni, maklumlah orang dah biasa bangga diri, tiba-tiba nak sifat tawaduk, nak cakap dengan lemah lembut, kan susah tu. Kena buat pula tu sebulan pula tu, payah lama. Jadi orang dah biasa cakap besar ni, tiba-tiba kita nak suruh dia tawaduk, susah kan. Kalau tak boleh sebulan ginilah, 7 hari je, kira okey 7 hari. Sampai tara tu Nabi Musa AS. Maka jika tiada, maka kalau payah 7 hari pun lama sangat kan, susah sangat. Macam kita nasihatkan anak kita kan, mak nak tengok kamu ni, sebelum mak tutup mata, buatlah satu perkara yang baik. Sekejap pun tak apalah. Maknanya tak ada benda yang baik yang dibuatnya. Bukannya nak banyak, nak lama pun, nak sekejap je. Punya susah je. Dia nak buat perkara yang baik. Jadi Firaun ni susah, dia nak buat perkara yang baik. Kalau tak dapat 7 hari, sesaat pun jadilah. Gitu. Maka jika tiada, maka kalau sesaat pun kamu nak taat perintah Allah Ta'ala tu susah sangat, maka katakan olehmu, la ilaha illallah. Itu je. Kalau kamu sebut kalimah la ilaha illallah, maka kamu dan Allah Ta'ala tu tak ada dosa. Asalnya setahun. Begitu juga kita. Asal kita ni 50 waktu. Nabi Musa yang suruh ni, pergi umat kamu tak larat kan. Yang 5 waktu ni pun kadang-kadang ada yang gajah, ada yang dinosaur subuhnya kan. Pergi. Jadi maknanya Nabi Musa ni kurangkan. Firaun tu punyalah nak tarik, nak baikkan Firaun ni daripada setahun sampai ucapkan kalimah la ilaha illallah. Itu je. Dia punya dia punya pendekkan masa tu. Maka adalah bagimu orang yang berdamai, dan tiada dihilangkan muda kamu, dan tiada ditinggalkan daripada kamu kerajaan kamu, melainkan mati. Dia kata tak ada, Allah Ta'ala kekalkan muda kamu. Muda kan. Kadang-kadang kita walaupun umur dah meningkat, tapi rasa muda. Kan? Rasa macam muda je kan. Gitu. Itu yang macam-macam dipikirkan tu, sebab dah rasa muda kan. Jadi begitu, dan Allah Ta'ala tak jatuhkan kerajaan kamu. Tak ada nak suruh aku pula jadi pemerintah, tak ada. Kamu terus jadi ketua, kamu terus jadi raja, kecuali matilah. Dan kekal bagimu lazat yang amat besar, makan dan minum dan perkahwinan, dan dimasukkan ke dalam syurga. Secara tu Nabi Musa AS jamin Fir'aun ni
ya, kamu sebut je kalimah la ilaha illallah, maka ni segala nikmat maka Allah Ta'ala kekalkan, tak ada Allah Ta'ala kurangkan, dan kamu di akhir kamu ni akan dimasukkan dalam syurga Allah Ta'ala. Punyalah nak pujuk Fir'aun ni, kan? Kita ni ada tak orang masjid datang pujuk tara ni? Tak ada, kan? Dan kita pun tak ada teruk macam Fir'aun sampai nak kena pujuk begini, kan? Nak cerita Fir'aun tu, punyalah Nabi Musa alaihi salam nak buat baik dengan dia, sampai macam-macam tawaran yang Nabi Musa alaihi salam tawarkan. Maka mengelokkan Fir'aun akan kata Nabi Musa itu, ya, dia balas dengan cara yang elok. Bila kita datang berdakwah dengan cara yang elok, ya, jadi lawan kita pun akan balas dengan cara yang elok, kan? Gitu. Maknanya kalau kita nak berdakwah, kita nak nasihat, gunakan perkataan-perkataan yang elok. Sebab hati manusia ni tak semuanya sama. Tapi kalau kita berlemah lembut, kebanyakannya sama. Kalau ada yang keras pun tak ramai. Kebanyakannya, ya, muka je macam komunis, tapi hati adalah hati di taman. Itu sebab bila disebutkan pengorbanan mak, pengorbanan ayah, mengalir air mata ni. Ya, kalau penceramah-penceramah ceritakan pengorbanan ibu bapa ni, ya, jemaah tersentuh hati. Padahal muka macam komunis tu. Garam bukan main, kan? Tapi hati tu lembut. Jadi kalau kita nasihat dengan cara yang lembut, maka orang akan balas dengan cara yang lembut juga, cara yang elok. Secara Fir'aun tu pun dia tak ada jerkah Nabi Musa AS. Tak ada ni dia maki Nabi Musa AS. Dia mengelokkan, ya, apa yang dikatakan oleh Nabi Musa AS. Maka adalah Fir'aun itu tiada memutuskan suatu pekerjaan, ditolak cara elok. Fir'aun tu, padahal dia tu anak orang yang mengaku Tuhan paling gedebel lah, paling samsing orang yang mengaku Tuhan. Tapi mari orang datang dengan cara yang elok, ya, ditolak dengan cara yang elok. Dia kata ginilah, ya, KIV dululah kita punya, ya, perbincangan. Dia tak ada terima bulat-bulat apa yang dikatakan oleh Nabi Musa, yang ditawarkan oleh Nabi Musa AS. Tapi dia tak ada marah. Itu maknanya, ya, dia tak ada marah, dia tak ada herdik Nabi Musa dan juga Nabi Harun, tak. Dia mengelokkan, maknanya dia cakap dengan elok-elok lah, kan? Ya, memutuskan suatu kerjaan jika tiada haman dan ia haman ghaib. Sebab apa dia tak boleh, dia nak putuskan suatu perkara? Sebab penasihat tak ada. Tuan penasihat tak ada masa tu. Ini orang kata ni hebatnya penasihat ni, tuan-tuan. Ya? Maka tak kala datang haman, ya, bila tuan penasihat tu balik daripada station tu, nak mengkhabarkan Fir'aun dengan seruan Nabi Musa, ya. Fir'aun pun ceritalah begini-begini, Nabi Musa hari tu datang dengan Musa dan Harun datang begini-begini, cerita habislah, ya. Dan berkata, ya Musa, aku berkehendak mengikut akan dia. Ya, macam tawaran tu macam menarik je. Gitu.
Rasa macam nak ambil tawaran tu. Nabi Firaun kata gitu. Tapi dia tak cakap pada Nabi Musa. Cuma dia sampaikan hasrat dia pada Haman. Ini penasihat dia. Maka berkata Haman, bagi Firaun, adalah aku lihat bahawasanya bagimu itu akal dan mempunyai tilik. Aku tengok kamu ni cerdik orang ni. Tengok tu nasihat. Dan boleh pertimbangkan perkara tu. Dan boleh tahu yang mana betul, yang mana salah. Kamu ni orang cerdik ni. Tengok Ahmad. Dia penasihat ni dia kena lambung sikit bos dia. Baru lama jadi penasihat. Kan? Sebenarnya dia nak suruh apa yang bos dia tu pegang tu beralih. Tapi dia tak ada terus. Dia tak ada cakap apa kebodoh kamu. Tak ada. Tak. Tu cara dia. Aku tengok kamu ni cerdik orang dia. Dan tahu yang mana betul, yang mana salah. Buat gitu. Dia angkat dulu Firaun. Maka engkau Tuhan berkehendak bahawa ada kamu bertuhan akan yang lain. Dah kamu sendiri mengaku kamu tu Tuhan. Buat apa kamu nak Tuhan yang lain? Gitu. Dia mari logik akal kita. Kan? Gitu. Itu makna orang yang nak sesatkan, orang nak lari kita daripada jalan yang sebenar, dia akan bawa kita kepada suatu perkara yang bernas pada akal kita. Itu dia. Sebenarnya ada muslihat lain yang dia nak bagi tahu. Dia kata kamu Tuhan. Berapa kamu nak bertuhan kepada yang lain? Dan kamu sembah, dan kamu disembah orang dan berkehendak menyembah. Kamu ni orang pakat puja kamu, orang pakat sembah kamu. Takkanlah orang yang sembah kamu, tuk kamu pula nak sembah orang lain. Kan? Maknanya ada orang lagi hebat daripada kamu. Takkan kamu nak jadi gitu. Tengok. Dia celaru kan. Dia penasihat ni bahaya tuan-tuan. Kadang-kadang kita bersembang dengan adik-beradik kita. Kan? Adik kita nak buat tunang anak dia. Anak dia nak bertunang. Tapi rumah flat. Kan payah parking apa semua, nak buat dewan, nak makan kan payah. Kita kata tak apalah buat rumah abang lah. Kan? Rumah abang rumah bawah, nak parking pun luas. Lepas tu adik-beradik pun setujulah. Moga ada grup adik-beradik kan. Besoknya abang ingat kita buat kat dewan je lah. Tengok. Sebab apa dia berubah tu? Sebab dia jumpa penasihat dia. Dia balik je di rumah, penasihat dia taruh kan. Pandai-pandai kan. Buat keputusan tak fikir orang. Itu masalah. Itu penasihat. Tapi kadang-kadang kita berasa, kadang-kadang kita baca WhatsApp, kita terasa hatilah dengan adik-beradik kita. Tiba-tiba penasihat kita tegur kita. Dia melawak tu kan lama tak jumpa. Bila abang balas tu, dia saja nak melawak. Dia tak tahu benda tu sakit ke hati kan. Budak-budak maklumlah. Jadi kita yang nak marah pun tak jadi nak marah. Sebab apa? Sebab penasihat. Walaupun kita bagi dia tu lebih 20%, 20% lebih tu, lebih 25 pula, kita up lagi 5 lebih lagi. Dia atas penasihat rupanya. Kalau penasihat tu baik, maka baiklah ketua dia. Kalau penasihat tu cakap benda yang buruk,
maka berita yang sampai kepada ketua tu benda yang buruk lah. Itu sebab kalau nak jadi penasihat, jadilah penasihat yang bertakwa kepada Allah. Kalau tidak, jadi hamal nak jawabnya. Dah elok kawan tu nak ikut apa yang Nabi Musa AS cakap, langsung berubah. Ya. Maka berkata ia Fir'aun, katamu itu benar. Betul juga apa yang kamu cakap kan? Pula dah. Asalnya tadi dah nak ikut dah apa yang cadangan Nabi Musa. Mari penasihat, dia pusing 370 tu kan? Darjah tu kan? Bukan 360, 370 berpusing dia. Itu penasihat. Bahaya penasihat ni. Kadang-kadang perkara yang kecil menjadi besar. Penasihat ni lah. Kan? Tapi insya-Allah kat sini semua penasihat yang bagus-bagus insya-Allah kan. Itu dia. Jadi kalau jenis penasihat jenis simbahkan lagi api minyak, maka benda tu jadilah. Ya betul lah bang, ada ke cakap macam tu, tak baik kata. Abang kan anak yang tua. Pula dah dia mainkan lagi kita. Kita dah slow dah kan. Kita orang lelaki kalau ada masalah dah tak boleh tidur malam pula kan. Baik, itu maknanya. Jadi Firaun kata, ya tak ya juga apa yang kamu cakap ni. Ya. Dan dihimpunkan tenteranya, maka menyeru ia Firaun, maka berkata ia, akulah Tuhan kamu yang maha tinggi. Artinya tiada Tuhan yang di atas aku. Ya. Firaun pun mengaku balik kepada pengikut dia bahawa dia adalah Tuhan. Jadi nak ceritanya apa yang berlaku kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun, Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala dengar dan juga Allah Ta'ala melihat. Itu dalil itu dalil Allah Ta'ala bersifat dengan sifat basar dan juga sifat sama. Dan lagi firman-firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima, dan telah berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa sebagai perkataan. Memang betul bercakap. Bagaimana keadaan Nabi Musa faham apa yang Allah Ta'ala kata? Wallahu a'lam. Tapi Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala dan Nabi Musa ni bercakap. Sebab Allah Ta'ala, perkataan Allah Ta'ala tidak berhuruf, tidak bersuara. Dah cara macam mana? Wallahu a'lam. Sampai situ je kita kena etikadkan bahawasanya Allah Ta'ala ni ada sifat berkata-kata. Maka mendengar Musa akan kalam Allah Ta'ala daripada tiap-tiap pihak dengan sekalian anggotanya, dan adalah Jibril sertanya, maka tiada ada ia mendengar perkara yang dikhabarkan kepada Musa. Tapi malaikat Jibril tak dengar, Nabi Musa je yang dengar. Di waktu Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan ada pun hadis setengah daripada dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum la tad'una asamma wala ghaiban, innakum tad'una sami'an wa basira. Bahawasanya kamu tiada menyeru akan yang tuli dan tiada ghaib, dan sebenarnya
kamu seru akan Tuhan yang mendengar dan yang maha melihat. Kita berdoa pada Allah Ta'ala. Nabi kata, yang kamu doa, yang kamu minta itu, bukanlah satu zat yang tuli dan juga yang buta dan juga yang tiada. Ghaib, mana tiada. Tapi yang kamu seru tu, Nabi kata, iaitu zat yang mendengar dan melihat. Apa yang kita minta ni Allah Ta'ala mendengar. Sehingga kan hati kita bercakap pun Allah Ta'ala dengar. Itu sebab kadang-kadang apa yang terlintas pada hati kita, teringin nak makan itu umpama ni kan. Tahu-tahu laki kita, suami kita balik kerja bawa benda tu. Padahal ni hati kita baru terdetik. Tengok. Teringin nak makan apa? Nak makan itu. Cepedak goreng kan umpamanya kan. Padahal susah nak cari cepedak goreng ni kan. Bini laki balik daripada kerja tak bawanya dia cepedak goreng, baru teringat tu. Tengok tu. Rezeki Allah Ta'ala tentukan. Allah Ta'ala dengar apa yang ada dalam hati kita. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Begitu juga dengan suami. Apa yang terdetik dalam hati dia Allah Ta'ala dengar tu. Walaupun dia takut nak cakap, tapi Allah Ta'ala dengar. Tak apa niat pun dapat pahala lah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Habis dah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu yaumal qiyamati laisa bainahu wa bainahu turjuman. Maksud dia, tiada daripada seorang kamu melainkan lagi akan berkata-kata akan dia Tuhannya pada hari kiamat. Tiada antaranya dan antaranya itu juru bahasa. Kita pun boleh bercakap dengan Allah Ta'ala di akhirat nanti, di dalam syurga Allah Ta'ala. Gitu. Dengan tak ada orang yang mentranslate kan, tak ada. Tapi apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala kita tahu. Kita faham maknanya. Sebagaimana berkatanya Nabi Musa alaihissalam dan Tuhan. Begitu sedikit dalil menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala bersifat dengan sama, basar dan juga kalam. InsyaAllah tuan-tuan, moga-moga perkongsian kita pada malam ini ada manfaat untuk kita bersama insyaAllah. Yang mana baik datangnya daripada Allah Ta'ala, kekurangan kelemahan dari saya sendiri hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin kama fatatahu 'alal ladzina min qablina birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.